Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan anjuran Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang menggunakan kitab Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, yang disusun oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 229, yang mana masih lagi pengarang dalam rangka menerangkan bahaya sikap gulu, melampau-lampau di dalam beragama. Kerana walaupun beragama itu adalah satu perkara yang baik, tetapi berlebih-lebihan, melampau-lampau itu adalah satu perkara yang mendorong kepada kesesatan, bahkan membawa kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di paragraf yang ketiga, Al-Imamul Baydawi rahimahullah taala telah menjelaskan bagaimana orang Yahudi boleh menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal jelas Uzair adalah seorang manusia, makhluk Allah, dan tak mungkin Tuhan mempunyai anak. Kerana anak Tuhan itu tentulah Tuhan, bermakna ada lebih pada satu Tuhan. Jadi anak Tuhan tentulah bersifat seperti Tuhan. Kalau Allah Tuhan itu beranak, maka anak Tuhan juga akan beranak. Ada cucu Tuhan, ada cicit Tuhan. Jadi Tuhan sudah banyak sekutunya. Ayah bersekutu dengan anak, bersekutu dengan cicit, bersekutu dengan seterusnya. Ya. Tetapi kenapa mereka sampai terlajak kepada menganggap Uzair sebagai anak Tuhan? Itu adalah kerana hulu, berlebih-lebihan. Disebabkan selepas serangan Maharaja Bukhtansar, tiada lagi kalangan kaum Yahudi yang menghafaz kitab Taurat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali Uzair selepas 100 tahun dimatikan beliau, lalu membacakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi ini, kitab Taurat secara hafaz. Maknanya tak perlu tengok kepada kertas, terus boleh dibacakan kitab Taurat. Mereka merasa kagum, kagum
normal lah. Benda tu luar dari kebiasaan. Jadi manusia merasa kagum itu normal. Tetapi mereka terlampau kagum sehingga mengatakan bahawa Uzair tidak akan mampu berbuat demikian, ya, kecuali disebabkan beliau adalah anak Tuhan. Ini sebagaimana yang tercatat misalnya di dalam kitab Safwatut Tafasir lil marhum Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah taala, memetik daripada Tafsirul Baydawi. Oleh kerana manusia itu cetek akalnya, serta terlalu mengagung dan mendewakan perkara pelik dan luar biasa, maka orang politik pandai. Orang politik ni dia tengok apa yang masyarakat, orang awam tu boleh tertarik, dia akan ketengahkan yang itu. Apa yang menjadi isu semasa yang hangat, dia akan cuba championkan isu itu. Jadi itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun ini ahli politik. Dia orang yang berkuasa. Dia nak kekalkan kuasa dia. Jadi kerana manusia itu terlalu mengagung dan mendewakan perkara-perkara yang pelik dan luar biasa, maka Fir'aun telah menggunakan ahli-ahli sihir. Ahli sihir ini kan, dengan sihir dia itu menyebabkan manusia nampak perkara-perkara yang luar daripada kebiasaan berlaku. Dan apabila ahli sihir ini pula menyokong dakwaan bahawa Fir'aun itu Tuhan, maka kebanyakan ahli-ahli masyarakat terpersona dan terpedaya. Hati-hati ya. Banyak ajaran-ajaran yang sesat, mereka itu menggunakan cerita-cerita pelik seperti ini. Kononnya berlaku begini, kononnya berlaku begitu kepada Tok Syekh dia, kepada Maha Guru dia. Bahkan ada yang mengatakan boleh nampak muka Tok Guru dia bila tengok bulan, yang nampaklah muka Tok Guru dia. Bahkan kalau kita lihat seseorang itu berjalan di atas air sekalipun, kata kita lihat seseorang itu terbang di udara sekalipun, itu bukan bukti ataupun dalil bahawa orang itu mesti betul. Dan tidak juga berarti orang itu mesti salah. Dia ni boleh terbang di udara, sesat tadi ni pun. Tak semestinya. Kerana betul atau sesatnya seseorang itu diukur dengan sumber yang paling utama sekali. Dua orang saksi yang adil, ya, metaphorically speaking lah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang itu berjalan di atas air, terbang di udara, boleh melakukan perkara-perkara yang khawarik lil adah, perkara-perkara yang mencarikan adat luar daripada kebiasaan, tetapi tingkah lakunya, fi'il perbuatannya, tutur katanya bercanggah dengan tuntutan Quran dan Sunnah, maka tertolak. Jangan kita kata, oh, takkan tak betul. Tu hari saya nampak dia selamba je berjalan atas air. Tak pernah heran. Serangga pun ada boleh berjalan atas air. Ya. Saya nampak itu hari dia boleh terbang ke sana kemari. Ya, burung ke sana kemari pun terbang. Bukan tanda kebenaran. Jadi tak boleh lari. Walaupun dia mendakwa dia ahli hakikat, walaupun dia mendakwa bahawa dia itu adalah ahli makrifat, tetapi kalau sampai dia itu melanggar dan merosakkan syariat, tidak mahu menunaikan solat, tidak mahu berpuasa, ya, bahkan menghalalkan perbuatan maksiat, maka itu bukan, ya, ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nuh pula dikatakan menyembah berhala yang asalnya merupakan patung orang soleh yang amat dihormati oleh mereka. Jadi menghormati orang soleh bagus. Tapi hulu, melampau di dalam menghormati itu yang membawa kepada penyelewengan.
Sebab itu di dalam agama kita, ya, membuat patung itu hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Kerana ia menjadi wasilah kepada melebih-lebih di dalam menghormati seseorang. Hormat bagus, orang tu ada kelebihan, orang tu ada kesolehan, orang itu ada kemuliaan. Ya, kita pun hormat kepada dia, kita muliakan dia. Ya, tapi sampai nak mematungkan dia, kenapa? Ini samalah ustaz macam logo capal. Dia pula yang kaitkan ke situ. Ustaz kata okey je kalau orang tu nak ambil kebaikan dengan melihat atau memegang logo capal. Samalah ni ustaz, lama-lama dia orang sembahlah pula logo capal tu. Oh ya ke? Kamu cakap ni berdasarkan fakta ke ataupun sangkaan semata-mata? Tidak kurang daripada 800 tahun ulama ada mencatatkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang tertentu yang ada menyimpan, yang ada memegang dan ada memandang kepada logo capal. Semenjak daripada 800 tahun tu dah berapa ramai yang sembah logo capal? Sembah ni berarti menuhankan. Sebagaimana mereka menuhankan berhala-berhala, patung-patung. Jadi ini pun golongan yang hulu sebenarnya. Di side ekstrim ke sebelah kiri ini hulu, di ada side ekstrim ke sebelah kanan juga hulu. Kita ni kan ummatan wasata, ummah yang pertengahan, yakni seimbang. Jadi kena faham, kalau sampai memuliakan orang soleh dibuat patung, ditunduk, disujud, ya, itu haram. Tetapi seorang itu sekadar mencatatkan pengalaman-pengalaman bagus yang dialami ketika dia memandang kepada logo capal, ketika dia itu memegang logo capal atau menyimpan logo capal dengan penuh keyakinan bahawa tidak berlaku sesuatu kebaikan dan tidak akan tertolak sesuatu kemudaratan kecuali itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak masalah. Itu namanya tajribah, percubaan dan pengalaman. Ia bukan usul akidah. Tak berdosa satu orang, dia tak percaya kepada kebaikan-kebaikan yang dialami oleh orang yang pernah memandang logo capal, dia tak percaya. Tak ada masalah. Ini bukan perkara rukun iman. Ini bukan perkara-perkara yang sabit dengan Quran dan hadis. Ini dia gagal beza dekat situ. Catatan para alim ulama tentang logo capal ini adalah catatan pengalaman. Ada orang catat pengalaman apa kebaikan dia dapat setelah dia amalkan haraman herbal. Ya, dia catat, puan sekian selepas amalkan produk saya, selepas 5 hari ini pengalaman dia. Ya. Puan ini pula, hajah ni pula, selepas 1 hari saja amal sudah ada kesan. Ya, orang ini pula selepas 2 minggu dia mula rasa kebaikan daripada mengamalkan herba yang saya jual ini. Misalnya itu catatan dia. Kamu wajib percayakah? Tak wajib. Terpulanglah. Kalau kamu percaya dengan orang yang bercakap tu dan kamu rasa munasabah kot herba-herba ni memberi kesan, ya, percaya. Tapi percaya di situ bukan percaya secara hakikat. Percaya secara asbab. Bukan hakikatnya kalau makan herbal tu jadi begini, jadi begitu, tidak. Yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah. Tapi itu tak apalah herbal ustaz. Mereka dah buat kajian. Ini logo capal mana ada kajian. Nak kajian apa? Pengalaman. Dan tidak semestinya berlaku kepada semua orang. Tak perlu kita pergi yang 800 tahun dahulu. Ya, ada orang yang dia cerita bila isteri dia nak bersalin, pegang logo capal, pengalamannya senang nak beranak. Ya, ada orang naik kapal, berlaku ribut dan sebagainya. Ya, ada dia simpan logo capal, Allah selamatkan daripada tenggelam. Ya, ada orang ni pula misalnya dia ada simpan logo capal dalam rumah dia, Allah selamatkan rumah dia dari terbakar, rumah jiran-jiran dah terbakar, rumah dia Allah tak jadikan terbakar. Pengalaman. Kita ambil contoh di zaman kita sekarang. Saya lihat dalam Facebook bila ada kecoh isu logo capal ni, macam-macam pengalaman orang kongsi. Tak sama antara satu sama lain. Ada yang berkongsi pengalaman, wallahu alam lah. Dia cakap betul atau dia saja bohong, wallahu alam. Tapi kata dia, saya
Kalau saya tengok logo kapal, saya teringat jamban. Itu pengalaman dia. Nasib kamu lah. Mungkin dia tengok logo kapal, ada sakit perut. Nak pergi tandas. Nasib kamu lah. Dan ada pula satu orang, dia kata, semenjak dia letakkan logo kapal tu sebagai wallpaper dalam komputer dia rasa macam tak tergamak nak tinggal solat. Dia kata sebelum tu dia letak wallpaper logo lain lah. Budak muda kan, ada masa-masa solat, ada masa-masa macam malas nak solat. Tapi pengalaman dia, semenjak dia jadikan tukar wallpaper komputer dia tu kepada logo kapal, dia rasa tak tergamak nak tinggal solat. Itu pengalaman dia. Mungkin orang lain ada logo kapal diletak di dinding pun dia tak solat juga. Mungkin. Jadi jangan kita tu sampai hulu sebelah sini, hormat pada satu tokoh, kita buat patung, kita nampak patung tu kita tunduk, kita hormat, ya, itu hulu. Dan sampai kita itu nak mensyirikkan orang yang sekadar menceritakan pengalaman-pengalaman baik ketika mana mereka memandang, memegang dan menyimpan logo kapal, itu juga satu bentuk hulu. Jadi hati-hati ya. Jadi orang yang ada misalnya dia suka pakai kopiah logo kapal, dia suka pakai selendang ni ridak ada logo kapal, dia pun kena faham bahawa segala kebaikan, kemudaratan di tangan Allah. Cuma kemungkinan bila dilihat logo kapal, dia ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatan dia kepada kekasih Allah itulah yang menjadi sebab dia mendapat kebaikan. Sebab kalau kita fikirkan, apalah logo kapal berbanding dengan kapal Nabi SAW yang sebenar tu, kan itu lebih hebat lagi. Memang betul bersentuh dengan Nabi SAW. Dan bahkan golongan-golongan yang tolak tentang pengalaman orang yang melihat logo kapal ini, dia kata kalau memang kapal Nabi, kami tak bangkang. Kalau memang kamu kata ambil berkat daripada kapal Nabi, yang tu saya pun nak ambil berkat, kata dia. Apalah sangat kapal Nabi berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira capal lah, bawa ke sana kemari, barangkali terkena najis, barangkali terpijak benda kotor. Tapi yang jadi gahnya kerana itu kapal Nabi. Tentulah yang mempunyai kapal jauh-jauh lebih mulia lagi. Jauh-jauh lebih berkat lagi. Tapi adakah semua orang yang memandang Nabi SAW dapat kebaikan? Abu Jahal memandang Nabi atau tidak? Memandang. Adakah Abu Jahal dapat kebaikan? Abu Lahab memandang Nabi SAW atau tidak? Memandang. Bahkan pernah bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, kerana Nabi SAW itu anak saudara dia. Isteri kepada saudara dia yang dah telah meninggal, diberitakan dapat anak lelaki. Orang Arab ni lagilah, dengar anak lelaki itu dah double dia punya kegembiraan dia. Tetapi oleh kerana dia memandang kepada Nabi SAW hanya sebagai seorang anak yatim, hanya sebagai orang miskin yang tidak ada pangkat dan kedudukan, tidak memandang kepada Nabi SAW sebagai seorang Rasul, insan yang mulia, maka Abu Lahab tidak dapat kebaikan. Jadi kena faham konsep ni, supaya kita tidak hulu ke sebelah kiri, tidak hulu ke sebelah kanan, berpegang dengan akidah yang seimbang, iaitu akidah ahli sunnati wal jamaah. Hari ini orang ramai boleh terpengaruh dengan ajaran sesat dan syirik adalah kebanyakannya berpunca daripada kejahilan dan kagum dengan sihir yang ditunjukkan oleh penyebar ajaran sesat itu. Jadi orang yang sebar ajaran sesat ni, dia tak ada tujuan lain. Tujuannya nak kepada memuaskan hawa nafsu keduniaan dia. Hawa nafsu cenderung kepada seronok kalau ramai pengikut. Bila dah ramai pengikut, banyak duit. Bila banyak duit, mungkin rumah pun mewah, kenderaan pun bagus. Jadi dia nak tak nak, dia akan fikir tentang pengaruh dia kepada orang ramai. Berbeza dengan orang yang ikhlas, mukmin yang ikhlas, yang soleh, dia fikir perbuatan dia itu nak dapat ridha Allah. Dia sangat bimbang kalau dia bercakap satu perkara, dia berbuat satu tindakan tapi Allah tak redha. Ajaran sesat dia tak ada dalam kepala otak dia benda tu.
kepala otak dia, dia nak supaya pengikut dia kagum dengan dia. Bahkan dia lebih seronok kalau pengikut dia itu taksub kepada dia. Apa sahaja yang dia kata bagi pengikut dia itulah kebenaran yang mutlak. Ini berlaku kepada golongan Syiah. Dia meletakkan imam-imam dia tu, imam-imam Syiah tu maksum. Tak boleh buat silap. Tak boleh buat salah. Sedangkan di sisi kita yang maksum hanya para nabi. Tapi nak gahkan fahaman dia begitu. Begitu juga golongan Wahabi. Walaupun dia tak cakap secara terus terang bahawa imam sekian maksum sebagaimana yang dibuat oleh Syiah, tetapi tingkah laku dan sikap Wahabi dengan Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seolah-olah tokoh-tokoh ini maksum. Bila mana fatwa-fatwa ulama-ulama ini bercanggah dengan ijma' ulama', bercanggah dengan Quran dan hadis, Wahabi membelakangkan ijma' Quran dan hadis semata-mata kerana ta'assub, kagum kepada tokoh dua orang ini, Al-Imam Ibn Taymiyah dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid beliau. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak sampai menafikan atau menyalahkan Al-Imam Ibn Taymiyah dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah secara total, tidak. Mereka orang alim, ulama, secara asasnya intisab kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ada banyak juga daripada mereka ini fatwa-fatwa, pandangan-pandangan, tulisan-tulisan, karangan-karangan yang bagus. Yang itu tak ditolak. Ada orang tak faham yang tu. Dia kata tolak Ibn Taymiyah, tapi pakai juga pandangan dia. Ya, pandangan yang bagus, apa masalahnya? Tapi kamu mentang-mentang kamu kagum kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, mentang-mentang kamu kagum kepada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seolah-olahnya fatwa mereka itu Quran dan sunnah tak boleh salah. Itu namanya ghulu. Contoh mudah. Hukum bermusafir asalnya harus. Kita harus boleh bermusafir. Atas tujuan apa? Atas tujuan apalah, asalkan jangan maksiat. Ya, musafir nak ziarah keluarga boleh, ya. Musafir nak pergi bekerja boleh, musafir nak pergi berkahwin ataupun hadir majlis kahwin boleh, ya. Musafir nak pergi belajar menuntut ilmu, ya bagus. Musafir nak pergi minum arak, haram. Musafir nak pergi berzina, haram, ya. Musafir nak pergi bunuh orang, tu haram, ya. Jadi di sisi para alim ulama, ulama-ulama Islam sepakat bahawa menziarah kubur hukumnya secara asas adalah sunat. Dapat pahala, ya. Taklah wajib. Kalau tak jenuhlah kita, berdosalah kita, jarang-jarang ziarah kubur. Ya. Malas, tak ada masa, sibuk, padahal kita pun nak ke sana juga satu masa. Tapi kalau kita ziarah dapat pahala kerana hukumnya sunat. Maka kalau kita itu bermusafir untuk ziarah kubur, musafir yang asalnya harus berubah hukum jadi sunat. Kerana musafir kita nak buat benda sunat, dapatlah pahala sunat. Kalau musafir nak buat benda wajib, dia dapat pahala wajib. Lil wasaili hukmul maqasid. Bagi jalan-jalan yang menyampaikan kepada tujuan, hukum tujuan tadi. Tetapi Al-Imam Ibn Taymiyah, walaupun beliau alim dan walaupun beliau mempunyai fatwa-fatwa yang bagus, tetapi dalam bab ini beliau keliru dalam memahami hadis. Yang tidak berlaku kekeliruan itu kepada ulama-ulama Islam yang lain. Hanya beliau yang keliru. Iaitu dalam berdepan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalath masajid. Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wa Masjidil Aqsa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. La tushaddu rihal, tidak diikat tunggangan. Apa maksud tidak diikat tunggangan? Itu metaphorical, kinayah kepada musafir. Ikat tunggangan ni, ya, pack barang ni kira musafir lah. Jadi tidak bermusafir kecuali kepada 3 masjid. Iaitu Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidi Hadza, masjid aku ini, iaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa.
Lain daripada 3 masjid ini, la tushaddur rihal. Tidak diikat tunggangan, yakni tidak musafir. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah, walaupun dengan kealiman dan kecerdasan beliau, dalam bab ini beliau gagal memahami bahawa la tushaddur rihal illa ila salas masajid, berarti tidak perlu sampai kita tidak bermusafir ke mana-mana masjid kecuali kalau 3 masjid ni. Ya, kita nak bermusafir, nak ziarah satu masjid di Indonesia, satu masjid yang indah di Turki, nak ziarah satu masjid yang bersejarah di Kelantan, di Terengganu misalnya. Tak perlu. Kerana apa? Kerana masjid mana pun sama saja posisinya. Masjid yang buruk usang di kampung kita dengan masjid yang gah cantik di Turki sama sahaja posisinya, masuk sunat tahiyatul masjid, sembahyang fadilat dalam masjid sama. Iktikaf dalam masjid pahalanya sama. Kenapa 3 masjid ini disuruh musafir? Kerana tak sama. Masjidil Haram, fadilat solat di dalam Masjidil Haram menyamai seperti 100,000 solat di tempat lain. Senang ke nak solat 100,000? Kalau musafir ke sana silakan. Lebih. Dan kalau di Masjid Nabawi seumpama 1000 kali solat di tempat lain, dan kalau di Masjidil Aqsa seumpama 500 kali solat di tempat lain. Maka kalau musafir pun berbaloi. Lain-lain masjid tak payahlah kalau sampai nak musafir. Pergilah mana-mana masjid yang dekat dengan kamu, ya sembahyang, iktikaf dan sebagainya. Tapi kalau 3 masjid ni, kalau kamu nak musafir pun bagus, ni berbaloi. Tetapi Al-Imam Ibn Taymiyah memahami, oleh kerana hadis mengatakan tidak musafir kecuali kepada 3 masjid, maka kalau musafir untuk ziarah makam Nabi SAW, hukumnya haram. Yang tak haramnya 3 masjid. Makam Nabi bukan masjid. Makam Nabi kubur. Kamu musafir nak pergi ke kubur, bukan pergi pada salah satu 3 masjid, maka haram musafir kamu tu. Ini fatwa yang sangat keliru. Kerana kalau dikatakan tidak musafir kecuali pada 3 masjid, lam yakul bihi mu'minun fadlan an aqilin. Satu orang mukmin ataupun satu orang yang berakal pun tak akan kata macam tu. Kalau hanya boleh musafir pada 3 masjid, maka musafir untuk pergi kahwin pun haram. Musafir untuk menuntut ilmu pun haram. Musafir untuk berniaga pun haram. Musafir untuk ziarah saudara mara, ibu ayah pun haram. Sebab yang boleh musafir hanya 3 masjid. Siapa yang pernah berfatwa macam tu? Tak ada. Jadi gagal memahami bahawa illa itu adalah adatul istisna. Alat menunjukkan pengecualian. Illa ni maknanya kecuali. Bila kecuali, mana ada al-mustasna minhu, dikecualikan dari apa? Dan al-mustasna yang dikecualikan. Yang dikecualikan tadi 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dikecualikan dari apa? Kalau dikecualikan daripada tempat-tempat, maknanya memang tak musafir lah kita. 3 masjid je lah boleh musafir. Maka ulama lain semuanya memahami al-mustasna minhu, yang dikecualikan daripadanya adalah masajid. Dan bukan makna la yahillu, tidak halal, bukan. Maknanya tidak perlu. Tidak perlu kita itu bermusafir ke masjid-masjid. Baru betul. Kecuali, dikecualikan daripada masjid-masjid ni 3 masjid. Baru kena. Tapi kalau dikatakan tidak musafir ke tempat-tempat kecuali 3 masjid, memang tak musafir lah kita. Yang boleh hanya 3 masjid ni saja musafir. Ke makam Nabi haram, ke kubur mak ayah kita haram, ke rumah saudara kita haram, ke tempat perniagaan kita haram. Kerana yang boleh musafir hanya 3 masjid. Maka fatwa ini jelas batil. Melanggar ijma', menyalahi kaedah bahasa Arab. Tetapi oleh kerana Wahabi ini taksub kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, masih sampai sekarang inilah fatwa yang mereka pakai. Musafir untuk ziarah makam Nabi SAW hukumnya haram. Habis itu kita pergi ziarah makam Nabi, mereka benarkan je, Ustaz, okey, elok je.
Sebab dia anggap kita itu musafir daripada awal nak ziarah Masjid Nabawi. Cuma alang-alang dah sampai Masjid Nabawi, kita singgah ziarah makam Nabi, makanya boleh. Sebab niatnya itu nak ziarah Masjid Nabawi. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah tidak ada beza. Ya, ziarah Masjid Nabawi bagus, ada fadilat yang besar di Masjid Nabawi, dan ziarah semata-mata kita musafir itu dalam hati, aku musafir ini nak ziarah makam Nabi SAW juga bagus. Tidak haram. Jadi hulu kepada ketokohan seseorang itu membawa setidaknya kepada kesesatan. Bagi kaum Yahudi secara khusus, telah menjadi syirik orang Yahudi ini. Asalnya mereka golongan muwahhid, orang yang bertauhid, sembah Allah Ta'ala. Tapi mereka menjadi syirik, kenapa? Kerana mereka mempunyai kejiwaan yang cenderung untuk bertuhankan sesuatu yang berbentuk fizikal dan material. Dia nak membayangkan Allah tu sesuatu yang fizikal, sesuatu yang boleh dilihat, sesuatu yang ada rupa bentuk. Mereka selesa kalau nak menyembah yang macam itu. Tapi kalau menyembah Allah, tak boleh dibayangkan Allah bagaimana, tak boleh nampak Allah tu di mana, bahkan tak boleh dikatakan Allah tu bertempat di mana-mana. Ya. Macam tu susah lah. Tak best lah macam tu. Dekat Batu Cave tu ada yang sembah besar. Ya. Dekat Kelantan pun ada yang duduk baring macam tu. Macam tu baru best. Ini sembah-sembah tak tahu macam mana yang kita sembah. Macam mana rupanya, macam mana. Jadi Yahudi ni ada perangai macam tu. Dia cenderung bertuhankan sesuatu yang ada fizikal dan material. Mereka pernah menolak dan mensyaratkan untuk beriman kepada Allah dengan syarat mereka dapat melihat Allah secara terang-terangan. Kamu suruh kami sembah Allah, tunjuk Allah tu. Kami nak tengok Allah tu macam mana, baru kami nak sembah Allah. Keangkuhan dan kekufuran Yahudi itu ternyata dalam ungkapan kata mereka kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Al-Baqarah ayat 55. Dan ketika kamu, yakni Bani Israel berkata, wahai Musa, lan nu'mina lak, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah. Kalau kami nak beriman, itulah sehingga kami melihat Allah Ta'ala dengan terang-terangan. Nampak Allah depan mata kami, baru kami nak beriman. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Maka lantaran itu kamu disambar petir, sedangkan kamu semua melihat peristiwa itu. Jadi, oleh kerana sombong dan angkuhnya, orang-orang Yahudi ini tak mahu sembah Allah, kononnya nak kena nampak dulu Allah depan mata dia, maka Allah turunkan bala disambar dengan petir. Jadi jangan kita nak mematerialkan Allah Ta'ala. Nak membayangkan Allah tu mesti macam makhluk. Kerana Allah khaliq. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Allah tidak sama seperti yang baharu, yakni makhluk, dan makhluk tidak sama seperti Allah. Kecenderungan orang Yahudi bertuhankan kepada sesuatu yang berbentuk fizikal dan material terbukti jelas ketika mereka memohon kepada Nabi Musa. Silap aja dah, memohon sepatutnya. Ketika mereka memohon kepada Nabi Musa alaihissalam supaya membuatkan untuk mereka Tuhan berhala, setelah mereka temui dan saksi terhadap kaum yang menyembah berhala. Ni kadang orang suka tiru-tiru ni. Sehari dua ni kecoh dengan isu apa? NLP, program-program latihan motivasi yang menjam mata, bayang itu, bayang ini. Kita kagumlah. Kita tak cek, tak semak apa konsep dia. Apa basis amalan-amalan yang macam ini. Jadi, kaum Yahudi, bila dia tengok ada satu kaum duk elok, duk pergi sembah berhala, dia kata kepada Nabi Musa, buatlah satu Tuhan macam mereka ni. Kami pun teringin juga. Peristiwa itu telah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ
qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Suratul A'raf ayat 138. Dan kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, telah menyeberangkan Bani Israel melintasi Laut Merah. Kan kita semua tahulah, bahkan non-Muslim yang Kristian, yang Yahudi pun tahu kisah ni. Ya, kisah bagaimana Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut beliau ketika dikejar oleh Fir'aun, terbelah lautan, lalu Nabi Musa alaihissalam dan pengikut beliau selamat menyeberangi, sedangkan Fir'aun dan tenteranya Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah. Lalu bila mereka dah selamat, ini perangai tak elok. Baru je Allah bagi nikmat, baru je selamat dari musibah, terus dah lupa nak bersyukur kepada Allah, bahkan nak kufur kepada Allah Ta'ala. Mereka mendatangi satu-satu kaum yang mana kaum itu sedang tunduk sujud menyembah kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Instead of orang-orang Bani Israel ni rasa bersyukur, oh alhamdulillah lah ya, kita tak jadi macam dia orang ni, ya, sembah berhala, benda yang dia buat sendiri dia pergi sembah. Dia pula tertarik. Dia kata, wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan berhala sebagaimana bagi mereka tu mempunyai beberapa Tuhan. Bukan cantik lagi, hak tu ada tangan 5, ni ada tangan 8, hak ni macam ni kepala dia 2, ya, hak ni perut buncit, ui macam menarik. Buatlah kat kami satu pun tak apa dah. Buatlah kami satu berhala. Mereka ada banyak berhala, kami pun teringin juga. Ini perangai orang Yahudi, ada cenderung kepada syirik. Oleh sebab kejiwaan mereka itu memang cenderung kepada syirik, maka dengan mudah pula mereka menerima dakwaan As-Samiri untuk menyembah dan bertuhankan patung anak lembu, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Patung anak lembu, tapi ada bunyi, ada keluar macam suara. Wah, ini memang betul-betul Tuhan lah ni. Dalam surah Al-Baqarah ayat 93 Allah ceritakan, wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan telah meresap mesra di dalam hati mereka itu rasa cinta menyembah kepada anak lembu dengan sebab kekufuran mereka itu. Kita alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita tauhid dalam hati kita melalui wasilah Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita merasa benci dan bodoh kepada sembahan-sembahan seperti itu. Kan kalau kita nampak Allah apa macam ni, ya, na'udzubillah lah, elok pula patung-patung yang kamu buat sendiri kamu pergi sembah, macam mana ni. Tapi orang Yahudi dia boleh tertarik. Sikap kecenderungan kepada syirik dan penolakan terhadap kebenaran, serta berperasaan tinggi dan angkuh sombong yang dibaluti pula oleh perasaan hasad dengki terhadap kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yahudi bukan tak tahu kata Nabi Muhammad itu betul, tapi dia tak berkenan bahawa Nabi Muhammad SAW itu daripada bangsa Arab. Kerana selama ni pun banyak para Nabi, para Rasul daripada golongan Bani Israel. Tiba-tiba datang Rasul yang dijanjikan, Rasul akhir zaman daripada golongan orang Arab, maka yang menghalang mereka adalah rasa dengki, taksub, membuta-tuli kepada kelompok dia sendiri. Dia ingat hanya orang Yahudi boleh dapat kurniaan Allah. Orang Arab ni tak dapat kurniaan Allah. Bila Allah kurniakan Rasul akhir zaman bangsa Arab, dia tak boleh terima. Adalah yang boleh terima tapi tak ramai. Ada orang Bani Israel yang masuk Islam, tapi ramainya degil. Justru itu tidaklah diherankan kenapa mereka itu menyeleweng dengan mengertikan perkataan anak di dalam Bible dengan pengertian benar-benar anak. Sedangkan sebenarnya yang dimaksudkan dengan anak dalam Bible itu ialah orang-orang yang dikasihani oleh Allah, iaitu para Rasul, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ni ada persamaan lah ni dengan perangai Wahabi macam ni juga. Wahabi ni dalam memahami Quran, dia nak literal secara melulu. Dia tidak boleh faham satu perkataan itu dengan makna yang kontekstual.
Maka bila dia baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia mesti nak mengatakan Allah tu bertempat dan tempat Allah tu adalah di atas arasy. Bila dia baca yadullahi fawqa aydihim, dia mesti nak memahami dengan literal bahawa Allah mempunyai tangan, tinggal lagi tak sama tangan Allah dengan tangan manusia. Tangan di situ dengan erti anggota. Kalau dia boleh setuju dengan kita isbatkan yadullah, tapi makna serah pada Allah, itu okey. Tapi jangan dimaknakan dengan anggota badan. Dia kata tak, kami tak maknakan anggota. Tapi dalam dia berhujah, kata dia, kalau Allah tak punya tangan, makna Allah tu kudung. Itu kan kamu bercakap tentang anggota. Nah. Jadi sama lebih kurang dengan sikap orang-orang Yahudi ni. Bila dia jumpa perkataan Ibnullah, anak Allah dalam Bible, dia anggap itu memang betul-betul anak lah. Bukan metaphorical. Kan kadang-kadang anak ini boleh digunakan secara metaforikal, merujuk kepada orang yang dikasihi. Bahkan guru pun kadang-kadang membahasakan diri dia sebagai abi ataupun walid, ya, ayah. Padahal murid dia bukan anak dia. Tapi kasihnya guru kepada anak itu, anak murid dia, seperti kasihnya bapa kepada anak-anak kandung dia. Jadi bila nisbah, ya, macam ada setengah sekolah memang dia guna istilah anak. Cikgu, anak-anak cikgu berapa orang semester ni? Padahal bukan anak dia, pelajar situ. Itu namanya metaphorical. Tapi tak, mereka nak memahamkan dengan secara literal, kata dia memang anak Allah. Malahan di dalam Bible sendiri terdapat banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang keesaan Allah dan menolak ketuhanan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi mereka gagal faham, ya. Golongan gagal faham ni, dia akan pergi kepada sesat, atau lebih parah macam berlaku kepada orang Kristian ni, pergi kepada kufur. Syirik terus lah. Dah kata Nabi Isa AS memang anak Tuhan. Di antaranya yang terdapat dalam Yahya pasal 17 ayat 3 menyebutkan bermaksud, inilah hidup yang kekal, iaitu supaya mereka mengenal engkau, Allah yang Esa. Jadi dalam Bible juga Allah itu Esa. Dan Isa yang telah engkau suruhkan itu. Maknanya Nabi Isa AS itu pesuruh Allah. Bukan anak Allah dengan erti kata anak Tuhan, bukan. Tapi Rasul Allah yang Allah kasihi. Dalam ayat dia menyebutkan Tuhan adalah Esa, dan dalam ayat itu juga menyebutkan bahawa Yesus Kristus adalah pesuruh ataupun Rasulullah. Tetapi malang sekali, kebanyakan golongan ahlul kitab memejam mata untuk melihat hakikat kebenaran. Malahan mereka itu menerima kebatilan dan sesuatu yang tidak makul, sesuatu yang bukan sahaja bercanggah dengan apa yang terkandung dalam kitab mereka, dan bercanggah juga dengan akal yang sihat, kerana akal yang sihat tidak menerima Tuhan itu mempunyai anak. Selain itu, ramai dari pengikut agama Yahudi dan Nasrani itu orang awam yang jahil. Samalah. Yang diikut ajaran sesat ni, ya, kebanyakannya orang awam yang jahil. Adalah orang-orang terpelajar, tersangkut juga. Tapi kebanyakannya yang ikut-ikutan, baik yang diikut ajaran sesat batiniah, kononnya hakikat makrifat, baik yang ikut ajaran Syiah, baik yang ikut ajaran Wahabi, ya, asalnya mereka ini orang awam yang jahil. Tapi dia doktor kot, Ustaz. Dia engineer kot. Dia pilot kot. Ya, itu bidang dia. Bidang agama dia jahil. Bidang engineer dia pakar lah. Bidang keperubatan misalnya dia pakar lah. Bidang bawa kapal terbang dia pakar. Tapi nisbah kepada ilmu agama, dia layman. Dia orang yang tak punya ilmu. Maka dia mudah terpesona, mudah terpedaya. Firman Allah Ta'ala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun. Al-Baqarah ayat 78. Dan di antara mereka tu, yang hulu ni, adalah orang yang ummiyun, yang buta huruf, tak faham pun apa yang ada dalam Taurat Injil tu. Selain daripada penerangan-penerangan yang bohong daripada padri, rahib-rahib dan ketua mereka, Duk Chong hak tu dia pun ikutlah. Dia sembang je, kami ikut Quran dan Sunnah.
Ustaz, kita berpegang dalam agama ni, kita pegang Quran dan Sunnah. Ayat Quran mana yang kamu jadikan dalil? Hadis yang mana yang kamu jadikan pegangan? Kebanyakannya ikut yang ustaz dia kata je. So kalau ustaz-ustaz sunnah dia cakap macam tu, dia percayalah. Dia parrot lah balik. Bukan dia betul faham Quran dan Sunnah sebagaimana yang dia slogankan. Tak juga. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Kadang-kadang bila kita bawa hadis, kata dia ni, hadis ni palsu. Dia pun tak tahu palsu ke tidak. Dia main sangka-sangka tak sesuai dengan hawa nafsu dia, dia kata palsu. Di samping itu, mereka juga tertipu dengan helah dan tipu daya syaitan yang sentiasa meniup perasaan was-was, ragu-ragu ke dalam hati sanubari insan. Hasutan dan tipu daya syaitan ini seringkali disebarkan melalui lisan manusia sendiri sehingga mereka menyeleweng dari akidah tauhid. Penyelewengan itu tidak berlaku secara sekaligus. Biasanya kesesatan ini dia sikit-sikit lah. Dia tarik dengan benda yang ringan dahulu. Bahkan dia tarik dengan slogan yang betul. Jom kita itu berpegang dengan sunnah Nabi. Betul kan? Tapi atas nama berpegang dengan sunnah Nabi, amalan-amalan yang bagus dalam agama dibid'ah sesatkan. Lepas dah selesa membid'ah sesatkan orang, dia cerita pasal amalan-amalan orang ni syirik. Akhirnya dia mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, menghalalkan darah. Ini namanya khutuwatus syaitan. Langkah-langkah syaitan. Syaitan ni pandai, dia expert. Dia jauh lebih berpengalaman daripada kita. Kita baru hidup berapa tahun di dunia ni? 50, 60, 70 tahun sekalipun. Nak banding dengan syaitan dah buat berapa tahun dia hidup atas dunia ni. Jadi dia pandai. Dia tahu kalau sekaligus aku tarik, dia tak mau dia. Aku tarik sikit-sikit lah. Sebagaimana kisah bagaimana nak disesatkan seorang abid. Abid ahli ibadah ni asalnya memang tak nak buat maksiat. Dah dia ahli ibadah. Tapi iblis nak sesatkan dia. Bukan terus-terus datang, jom kita buat maksiat. Mana mahu dia. Ya. Jadi datang iblis ni menyamar sebagai ahli ibadah juga. Sama-sama beribadah. Cuma abid ni hairan. Walaupun sama-sama kuat beribadah, abid ni ada masa lapar pergi makan, ada masa dahaga pergi minum. Ya, ada masa tak sedap perut pergi tandas. Tapi yang menyamar jadi abid ni, makan ni tak, minum ni tak. Ketandas pun tak nampak. Hanya duduk di tempat ibadah saja. Jadi akhirnya timbul rasa tertanya-tanya, macam mana kamu ni boleh beribadah lebih pada saya? Sampai tak makan, tak minum semua ni. Kata dia, sebab saya ni dahulu, rahsianya begini. Saya ni dahulu ahli maksiat. Kemudian setelah saya bertaubat, setiap kali saya nak berhenti daripada beribadah, saya teringat maksiat-maksiat saya yang lalu. Jadi saya rasa tak tergamak nak berhenti. Oh gitu. Yalah gitulah. Jadi kalau kamu nak jadi macam saya pun, kamu kena ada satu maksiat yang kamu pernah buat. Selepas kamu bertaubat nanti, barulah kamu akan rasa tak nak berhenti beribadah. Habis nak buat maksiat apa? Dah termakan dah. Asalnya bincang pasal macam mana nak ibadah. Macam mana nak kuat ibadah. Berbincangan awal. Perbincangan seterusnya macam mana nak buat maksiat. Dia tak biasa buat maksiat. Kamu buatlah mana-mana kata dia. Kau bunuh orang ke. Kamu berzina ke. Ya, kamu minum arak ke. Jadi ada maksiat lah yang kamu nanti akan menyesal. Dia kata bunuh orang. Hei, saya tak tergamak lah nak bunuh orang. Ya, nak berzina pun saya tak maulah. Kau minum arak boleh lah kot. Takat minum arak. Nah. Jadi datang seorang perempuan jual arak, dia pun minum arak, mabuk. Bila mabuk, akal dah tak betul. Berzina dia dengan perempuan tu. Sebab berzina dengan perempuan tu nanti bimbang pula orang tahu. Ahli ibadah berzina, dia bunuh perempuan tu. Akhirnya 3 konflik yang dicadangkan tu dibuat berlaku. Akhirnya ditangkap. Nak dihukum. Kata syaitan, kalau nak selamat kau sembah pada aku. Itu khutuat. Bukan terus-terus kalau syaitan tu datang, bahai ahli ibadah, hendaklah kau sembah kepada aku syaitan ni. Tak adalah dia mahu. Tapi oleh kerana ada khutuat tadi, satu persatu dia sesatkan, akhirnya terpedaya.
Nabi SAW juga telah memberi amaran tentang berlakunya hal itu dengan sabda baginda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku hujra dhabbin la salaktumu. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman? Rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, bermaksud sesungguhnya kamu akan mengikut perjalanan orang-orang yang terdahulu daripada kamu sejengkal demi sejengkal. Tengok apa yang berlaku di zaman kita ni, zaman internet ni, zaman TikTok dan sebagainya ni. Ramai orang Islam dah mula hilang rasa malu. Dalam TikTok tu berjoget dengan pakaian tak senonoh, dengan perangai yang tak senonoh. Bukan masalah TikTok tu, ada juga yang jadikan TikTok tu sebagai medium dakwah. Kan TikTok ni video pendek. Kalau YouTube tu kadang berjam pun boleh. Dalam YouTube ada video sampai 2 jam, 3 jam. Tapi TikTok ni konsep dia video tu pendek. Jadi bila video tu pendek, mahu orang tonton ustaz tu cakap 3-4 minit. Kalau ustaz tu ceramah 2 jam, tak mahu dia tu. Tapi yang menyalahgunakan tu ramai. Yang dah hilang rasa aib, rasa malu tu ramai. Ikutlah sejengkal demi sejengkal. Dan sehasta demi sehasta lagi banyak dia ikut. Sehingga kan sekalipun mereka menjalani lubang biawak, masuk dalam lubang biawak sekalipun, nescaya kamu akan masuk juga. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, yang kata ikut mereka tu, mereka ni Yahudi dengan Nasrani lah. Lalu Nabi SAW menjawab, habis itu siapa lagi? Maknanya iyalah, kamu tu akan terikut, terpengaruh dengan perangai perilaku, bahkan akhirnya corak pemikiran orang Yahudi dan Nasara sedikit demi sedikit. Dan mereka pandai. Mereka labelkan dengan label-label yang cantik atas nama Movement for Freedom, atas nama demokrasi, atas nama civil society, atas nama the Grand Reset 2030 misalnya. Macam-macam nama lah dia bagi. Yang penting LGBT diiktiraf. Yang penting agama tidak ada dalam pentadbiran. Yang penting itu dan ini, mereka boleh capai cita-cita mereka, wal-iyazubillah. Itulah antara sebab-sebab kenapa sebahagian daripada Yahudi dan Nasrani menyeleweng dari akidah tauhid. Dan untuk penjelasan dan kefahaman yang terang jelas tentang wahdaniyatullah dan kebatilan akidah syirik Yahudi dan Nasrani, saya cadangkan, saya ni adalah pengarang kitab Ustaz Engku Ali. Saya cadangkan kepada para pembaca agar membaca 2 tajuk buku berikut. Iaitu yang pertama, Dialog Masalah Ketuhanan Yesus edisi Malaysia yang diterbitkan oleh Persatuan Ulama Malaysia dengan ihsan Yayasan Pembangunan Islam Malaysia, YAPIM. Dan yang kedua, buku Padri Bertanya, Pelajar Islam Menjawab, Dialog Islam Kristian, dicetak oleh Pustaka Syuhada Kuala Lumpur. Wallahu alam. Next, kita akan pergi ke muka surat 238 membawa kepada 239, iaitu sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar dan kalam. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.